Dia, Idris, menyediakan tentera berkuda dan tentera berjalan kaki, memerangi penduduk Kabil dan kerosakan penduduk Kabil, dan Allah memberikan kemenangan kepada Idris alaihi salam. Idris dilahirkan pada zaman Adam, maka Idris bertemu Adam dan Adam bertemu Idris. Maka lahirlah Idris alaihi salam semasa hidup Adam dan dia hidup 120 tahun umur Adam. Dia berada di sana dan kemudian dia hidup semasa Nabi Seth hidup dan kemudian selepas Seth, Allah memilih Idris alaihi salam, seorang Nabi dan Rasul. Dan seperti yang kami sebutkan terdapat perbezaan antara Nabi dan Rasul. Rasul adalah seseorang yang lebih tinggi daripada Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW berkata Idris adalah seorang Nabi. Dan dia adalah orang pertama yang pernah menulis dengan pen. Maka tulisan sebelum Idris tidak wujud, sehinggalah Allah mengajar Idris cara menulis dan Nabi Idris alaihi salam adalah orang yang pertama mengajar manusia menulis. Sebelum Idris tiada siapa yang tahu apa-apa tentang penulisan. Allah mengajar Nabi kita Idris alaihi salam cara menulis. Dan Abdullah ibnu Abbas menggambarkan Idris alaihi salam sebagai seorang yang tinggi, sangat besar, mempunyai wajah yang sangat cantik, rambut yang sangat lebat, janggut yang sangat tebal, dan dia dulu sangat pendiam, jarang bercakap, hanya jika ada keperluan, banyak merenung. Anda menyangka dia selalu bermasam muka kerana terlalu banyak merenung, memikirkan kebesaran Allah dan itu sahaja. Dan apabila Idris datang selepas Nabi Seth, dia sudah tentu penguasa, Nabi dan Rasul dan pemimpin. Dan dia memerintah dengan undang-undang Allah. Dan dia mengubah beberapa syariat Seth alaihi salam. Dan salah satu perkara yang Idris buat, salah satu perkara pertama yang pernah muncul dengan pada masa itu ialah jihad. Nabi dan Rasul pertama yang menyeru jihad, berperang di jalan Allah, ialah Idris alaihi salam. Apabila beliau melihat kemusnahan semakin merebak, khususnya di kalangan kaum Kabil, dan rasuah itu semakin berleluasa walaupun di kalangan kaum Idris, maka Idris alaihi salam mengisytiharkan perang terhadap rakyat yang berasuah. Dan dia menyediakan tentera berkuda dan orang-orang yang berjalan, memerangi kaum Kabil dan kerosakan kaum Kabil. Dan Allah memberikan kemenangan kepada Idris alaihi salam. Allah berfirman, bersama Ismail, Idris dan Zulkifli. Semoga keselamatan Allah ke atas mereka. Mereka bertiga sangat sabar. Jadi ini satu lagi kualiti Idris. Dia sangat sabar. Dan Allah berfirman, dan kami telah memberikan mereka dari rahmat kami, jadi itu satu lagi kualiti. Allah telah memberi rahmat kepada mereka. Dan Allah berfirman, Kullu minas salihin, mereka semua adalah orang yang soleh, orang yang baik. Allah berfirman tentang dia dalam surat Maryam. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Dan sebutkan dalam kitab Nabi Idris, sesungguhnya dia sangat benar dan dia adalah seorang Nabi. Jadi ini sekarang kita tahu ianya disahkan. Dia benar dan dia adalah seorang Nabi. Kualiti kebenaran. Kemudian Allah berfirman, Wa rafa'ainahu makanan aliyya. Surah Maryam, sesungguhnya kami telah mengangkatnya dengan martabat yang sangat tinggi. Kami mengangkatnya ke tahap yang sangat tinggi. Inilah yang dikatakan Al-Quran dalam surat Maryam. Nabi Muhammad SAW, ketika baginda pergi ke Isra dan Mikraj, dalam perjalanan Mikraj, Rasulullah SAW bertemu para Nabi dan Rasul di setiap langit. Dan dia bertemu dengan Idris alaihi salam di langit keempat. Abdullah ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab tentang ayat ini. Dan kami mengangkatnya kedudukan yang tinggi. Dia bertanya kepadanya, apakah ini tentang Idris? Maka Ubay ibn Ka'ab berkata, bahawa Allah mewahyukan kepada Idris suatu hari nanti bahawa Allah akan memberikan kepadanya pahala semua perbuatan baik manusia setiap hari, atas amalnya sendiri, atas pahalanya sendiri, atas amal Idris. Allah juga akan memberikan kepadanya pahala semua orang yang hidup pada zaman Idris. Allah Maha Besar, pelaburan yang hebat di sisi Allah. Maka Idris bersyukur kepada Allah untuk itu. Dan dia sedar bahawa satu-satunya cara untuk menambah lebih banyak pahala adalah dengan hidup lebih lama. Dan Idris mempunyai sahabat baik malaikat. Dia mempunyai salah seorang malaikat sebagai kawan baik, teman yang baik baginya. Maka Idris berkata kepada malaikat Jibril, ini, bahawa Allah mewahyukan kepadaku bahawa setiap hari, saya mendapat segala pahala dan semua amal manusia di atas muka bumi ini tanpa saya sendiri, ianya datang dari tindakanku sendiri. Maka dia berkata, adakah ada kemungkinan kamu boleh bercakap dengan malaikat maut dan memintanya untuk menangguhkan hidupku dan supaya aku hidup lebih lama lagi untuk mendapat pahala yang lebih? Subhanallah,
panjangkan umur dan dapatkan setiap hari, atas perbuatan dan tindakan saya sendiri, saya mendapat ganjaran yang baik dan orang lain. Ianya pelaburan yang amat hebat. Dalam kata lain, jika anda berkongsi ilmu yang baik, dan selepas ianya diamalkan oleh orang lain, maka kamu juga akan dapat pahala yang berterusan. Maka malaikat yang bersahabat baik dengan Idris ini berkata, kita lihat saja. Maka Idris alaihi salam pun menaiki belakang malaikat ini dan terbang bersamanya hingga ke langit. Dan kemudian dia bertemu dengan malaikat maut. Malaikat ini di belakang malaikat Idris ini. Malaikat ini bertemu dengan malaikat maut di langit keempat. Maka malaikat ini memberitahu malaikat maut, Idris meminta jika anda boleh membuatnya hidup lebih lama. Maka malaikat maut ini berkata, di manakah Idris? Dia berkata, dia berada di belakang saya. Maka malaikat maut berkata, hebat, menakjubkan. Maka malaikat itu berkata kepadanya, apakah yang menakjubkan? Dia berkata, Allah memerintahkan saya untuk mengambil roh Idris di langit keempat, dan saya bertanya-tanya bagaimana saya akan melakukan ini. Saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya akan melakukan ini. Subhanallah, Allah memerintahkan malaikat maut untuk mengambil roh Idris di langit keempat, tetapi Idris tinggal di bumi. Bagaimana Idris hendak ke langit keempat? Maka malaikat maut berkata, hebat, Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat, dan saya kagum bagaimana saya hendak melakukannya. Dan subhanallah, Allah menjadikan ia berlaku. Idris datang dengan satu niat, malaikat maut datang dengan yang lain, dan Allah hanya berlaku apa yang dia kehendaki. Hanya berlaku apa yang dia kehendaki. Maka Allah memerintahkan malaikat maut untuk mengambil roh Idris di langit keempat, dan Idris alaihi salam meninggal dunia, dan rohnya diambil di langit keempat. Idris alaihi salam meninggal dunia. Orang ramai, seperti yang saya nyatakan, rasuah semakin meningkat sehingga Idris alaihi salam memusnahkan sebahagian besar daripadanya. Selepas kematian Idris, rasuah mula meningkat lebih, dan lebih, dan lebih. Dan manusia masih percaya kepada satu Tuhan, Allah. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat. Mereka percaya kepada Allah, mereka tidak percaya kepada berhala, mereka tidak percaya kepada matahari, bulan. Mereka percaya kepada Allah. Apa yang orang Islam percaya, mereka percaya. Tetapi, seperti yang anda lihat, ramai orang Islam, mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka membuat sesuatu yang haram, mereka jatuh ke dalam haram, mereka melakukan yang haram. Begitulah keadaan orang ketika itu. Terutama setelah kematian Idris, manusia tetap berada di atas tauhid, beriman kepada Allah dan keesaan Allah selama 1000 tahun selepas kematian Nabi Adam. Orang hanya menyembah satu Tuhan, percaya kepada satu Tuhan. Mereka percaya kepada keesaan Allah. Dan kemudian, selepas 1000 tahun itu, ketika itulah perubahan mula berlaku. Ketika itulah perubahan mula berlaku. Ia menjadi jurang yang besar antara Idris dengan Nabi dan Rasul seterusnya yang diutus. Dan Nabi dan Rasul seterusnya yang diutus selepas Nabi Idris ialah Nabi Nuh. Tetapi terdapat jarak masa yang panjang dan besar antara Idris dan Nuh. Beberapa abad, tiada Nabi, tiada Rasul. Tetapi para Nabi dan Rasul ini mempunyai pengikut. Dan daripada pengikut, sentiasa ada pengikut terbaik. Jadi dengan kata lain, Nabi dan Rasul ini mempunyai pengikut yang sangat soleh, takut akan Tuhan dan taat. Dan apabila Nabi pergi, orang ramai mula memandang tinggi kepada pengikut-pengikut itu. Pengikut yang dihormati, ulama, soleh, berilmu dan orang yang benar. Orang dahulu menghormati mereka. Selepas kewafatan Nabi dan Rasul Idris, terdapat pengikut Idris yang sangat soleh, sangat takut kepada Allah, sangat taat kepada Allah. Orang dahulu menghormati mereka. Dan pada masa Idris, tanpa masalah, mereka pernah pergi ke Idris. Selepas Idris, mereka mula kembali kepada orang-orang soleh itu. Selepas kematian orang yang soleh, apa yang berlaku? Tidak ramai pengikut orang soleh itu. Kerana biasanya mungkin Nabi akan mempunyai pengaruh yang lebih besar untuk mempunyai pengikut daripada orang yang soleh supaya dapat mempunyai pengikut. Jadi syaitan memainkan permainannya. Orang yang menyembah Tuhan yang satu, beriman kepada Allah, keesaan Allah. Maka pada masa Nabi Idris, orang akan pergi kepadanya. Idris pergi, orang kembali kepada pengikutnya yang soleh. Sekarang pengikut yang soleh sudah tiada, kepada siapa kita kembali? Maka iblis mula bermain dengan fikiran orang yang lemah. Syaitan datang dan apabila manusia mula mati, syaitan berkata kepada mereka, kamu tahu betapa hebatnya orang itu. Maka datanglah syaitan dan dia bersedih hati. Sekarang anda perlu melihat taktik syaitan di sini. Syaitan datang dan dia berduka cita bersama mereka. Dia berkata, kawan, orang yang mati itu seperti sarung. Jika dia mati, atau orang lain yang benar-benar baik mati, dia berkata, kawan, orang ini mati. Oh manusia,
jangan anda beritahu anda tidak rasa apa-apa. Oh, betapa hebatnya orang itu. Jadi syaitan ada di sana dan orang itu sebenarnya berduka atas jiwa ini yang telah meninggal dunia. Jadi mereka mula mengenali orang ini, orang yang hebat ini yang bersedih kerana jiwa yang baik. Kemudian apa yang berlaku ialah generasi seterusnya mati. Maka datanglah syaitan yang sama dan dia berkata, kawan, jiwa yang lain pula, kita baru kehilangan satu jiwa lagi, jiwa yang baik di muka bumi ini. Berapa banyak kerosakan yang ada di bumi ini, dan apabila jiwa yang baik berlalu seperti ini dan seterusnya. Jadi dia berdakwah, dia membuat orang merasa, wah, dia seorang pendakwah yang baik. Jadi dia katakan itu. Lain kali ia berlaku lagi dan dia berkata, kawan-kawan, kamu tahu apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Kita patut ada zikir untuk orang ini. Jadi macam mana nak buat zikir untuk orang ni kalau kita tak cepat buat sesuatu yang mengingatkan kita pada orang ni? Begitu cepat. Anda tahu apa yang mereka lakukan pada hari awal. Anda tahu dengan melihat lukisan-lukisan awal ini pada dinding dan gua adanya gambaran busa, singa dan sebagainya. Jadi apa yang dia suruh mereka lakukan ialah membuat lukisan tertentu, iaitu lukisan individu yang telah meninggal. Lihat, kita perlu melakukan ini. Kita perlu mengingati orang yang baik seperti ini dan menghormati mereka. Kita perlu lakukan ini. Jadi mereka pergi dan mereka melakukannya. Generasi seterusnya datang. Sekarang dia mempunyai lukisan di sana. Anda lihat, dia mendapat beberapa lukisan yang akan datang dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Generasi seterusnya dia berkata kepada mereka, dia berkata, hei dengar, anak-anak muda, kamu akan mati tidak lama lagi. Bukan, kamu akan mati. Anda perlu menghormati orang yang lebih tua, menghormati mereka. Dan bagaimana anda menghormati mereka? Lihat ukiran di sana. Betul tak? Nampak? Beri mereka penghormatan anda. Beri mereka penghormatan anda. Jadi ia seperti melihat kepada mereka, mendedahkan mereka, menunjukkan kepada mereka bahawa anda menyukai mereka. Apabila generasi seterusnya datang, dia berkata, anda adalah cucu kepada tokoh-tokoh ini yang pergi. Ah, alangkah hebatnya datuk kamu. Anda tahu gambar-gambar ini. Apa yang perlu anda lakukan? Anda harus melukis mereka dan kamu harus lebih menghormati mereka. Hormati mereka dengan mengukir batu tertentu. Anda tahu, daripada bentuk kepada ini. Jadi mereka berbuat demikian. Generasi seterusnya datang. Syaitan berkata, tundukkan saja kepalamu. Hanya tundukkan kepalamu ke bawah. Itu sahaja yang anda lakukan. Hanya tundukkan kepada anda ke bawah. Jadi generasi baru ini seperti, tundukkan kepada anda kepada berhala ini. Generasi yang akan datang dia datang. Dia berkata, inilah yang memberi kamu hidup dan roti dan segala yang kamu perolehi. Tidakkah anda sedar itu? Tidakkah kamu melihat bapa-bapa kamu berbuat demikian? Menyembah berhala? Baiklah awak naik ke lantai dan sujud pada perkara itu. Jadi mereka berbuat demikian. Generasi akan datang. Dia telah memperdayakan mereka. Dia memberitahu mereka, lihat, mereka adalah Tuhan. Itulah salah satu cara syaitan memperdayakan manusia, supaya manusia menjadi lebih jauh dari Allah.